Salam sejahtera dan apa khabar semua? Saya Van Luan sebagai hos anda pada hari ini. Hari ini, kita akan mengupas topik pemakanan berasaskan tumbuhan. Modul ini mengandungi 4 tajuk utama yang akan kita pelajari bersama, iaitu apakah itu pemakanan berasaskan tumbuhan, manfaat pemakanan berasaskan tumbuhan, merancang pemakanan seimbang yang berasaskan tumbuhan, dan tips untuk menyediakan hidangan berasaskan tumbuhan. Jom, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita. Tajuk pertama yang akan kita pelajari adalah apakah itu pemakanan berasaskan tumbuhan. Diet atau pemakanan berasaskan tumbuhan merupakan amalan pemakanan yang mengutamakan makanan diperoleh daripada sumber tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji penuh, kekacang dan biji-bijian. Terdapat pelbagai jenis amalan pemakanan berasaskan tumbuhan dan ada sesetengah yang membenarkan produk berasaskan haiwan tertentu seperti telur atau hasil tenusuk. Dalam erti kata lain, terdapat banyak variasi pemakanan berasaskan tumbuhan yang juga dikenali sebagai plant-based diet. Antaranya termasuk vegan yang hanya mengambil makanan berasaskan tumbuhan sahaja. Yang kedua, lacto-vegetarian yang membenarkan pengambilan susu dan hasil tenusuk. Seterusnya, ovo-lacto-vegetarian yang membenarkan pengambilan telur dan susu serta hasil tenusuk. Dan akhir sekali, flexitarian yang membenarkan makanan daripada sumber haiwan dalam kuantiti yang sedikit. Kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis pemakanan berasaskan tumbuhan yang boleh disesuaikan mengikut objektif dan keperluan masing-masing. Mari kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya iaitu manfaat pemakanan berasaskan tumbuhan. Amalan pemakanan berasaskan tumbuhan makin popular sejak kebelakangan ini. Tahukah anda apakah manfaat pemakanan berasaskan tumbuhan? Pemakanan berasaskan tumbuhan memberi kelebihan seperti sumber serat, vitamin, mineral dan fitonutrien contohnya antioksidan yang baik. Lebih rendah kandungan lemak tepu berbanding dengan pemakanan yang merangkumi sumber berasaskan haiwan. Ia juga bebas kolesterol. Dan manfaat yang dikongsi tadi secara langsung membantu mengurangkan risiko penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskular dan kencing manis. Pemakanan berasaskan tumbuhan bukan sahaja bermanfaat kepada kesihatan kita, tetapi mesra alam juga kerana ia membantu merendahkan jejak karbon melalui pembebasan karbon dioksida yang lebih rendah dan melibatkan penggunaan tanah dan tenaga yang lebih rendah. Tajuk seterusnya adalah merancang pemakanan seimbang yang berasaskan tumbuhan. Adakah pemakanan berasaskan tumbuhan boleh membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan? Mari kita lihat bagaimana cara untuk merancang pemakanan yang berasaskan tumbuhan yang seimbang. Seperti mana yang dikongsi dalam modul Jom Masak dengan Sihat dan Seimbang, kita boleh menggunakan pinggan sihat Malaysia sebagai panduan untuk merancang hidangan yang seimbang. Langkah-langkah untuk merancang hidangan berdasarkan pinggan sihat Malaysia tidak susah. Bayangkan pinggan dibahagi kepada 3 bahagian iaitu suku-suku separuh. Isi bahagian suku pertama dengan sumber karbohidrat seperti nasi, mi, roti, bijirin atau ubi. Isi bahagian suku kedua dengan sumber protein seperti tahu, tempe atau kekacang. Tahukah anda bahawa garis panduan pemakanan Malaysia mencadangkan sekurang-kurangnya 1 hidangan sumber protein yang berasaskan tumbuhan setiap hari? Untuk kepelbagaian dalam diet, anda juga boleh cuba produk berasaskan tumbuhan atau lebih dikenali sebagai plant-based alternatives yang boleh didapati dalam pelbagai format seperti burger, mince dan pieces di pasaran. Akhir sekali, isi separuh pinggan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kan senang je? Anda hanya perlu ingat suku-suku separuh. Tajuk yang terakhir bagi modul ini adalah tips menyediakan hidangan berasaskan tumbuhan. Selepas memahami konsep perancangan hidangan berasaskan tumbuhan yang seimbang, adakah adik ingin mendapatkan tips dan inspirasi untuk penyediaan hidangan berasaskan tumbuhan? Jom, mari kita mulakan. Antara tips yang anda boleh cuba, pertama, gantikan sumber protein berasaskan haiwan dalam hidangan dengan sumber berasaskan tumbuhan. Sebagai contoh, gantikan daging dengan tahu, tempe atau produk berasaskan tumbuhan dalam hidangan. Kedua, guna sayur-sayuran, kekacang, bijirin dalam sos,
kuah atau sup. Ketiga, serlakan daya kreativiti anda dengan mempelbagaikan sumber protein berasaskan tumbuhan untuk gabungan tekstur, rasa dan penampilan yang menarik. Secara umumnya, sumber protein daripada haiwan mempunyai kualiti yang lebih tinggi berbanding dengan sumber protein berasaskan tumbuhan. Namun demikian, jangan risau kerana anda boleh padankan kekacang dengan bijirin untuk meningkatkan kualiti protein dalam hidangan. Contohnya, gabungan seperti nasi dengan kekacang atau tauhu dengan bijan dalam satu hidangan. Selesai sudah modul kita pada hari ini. Diharap anda dapat mempraktikkan pembelajaran dari modul ini di masa akan datang. Selamat mencuba!